wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika an-nabiyyil karim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan IJK Masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kiranya ni jauhlah ataupun rehlah pertama saya ke Kelantan sebenarnya, walaupun asal daripada sini. Jadi kalau bunyi pelak KL tu kerana kita biasa duduk ceramah, terpaksa kontrol dari bahasa KL. Jadi pelak lidah kadang-kadang tu. Tapi insya-Allah kita akan cuba padatkan, ringkaskan dan permudahkan perbincangan kita pada pagi ini. Saya sengaja buat slideshow sikit supaya kuliah subuh ni biasalah. Dia kita kata cabaran itu lebih sikit daripada kuliah-kuliah biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh secara umum. Yang pertamanya, kalau kita tengok pada hari ini, kenapakah ataupun menjadi ghalib lah kepada kita berlakunya perbezaan bahasa Indonesia tu, perbezaan dalam konsep ataupun memahami agama kita. Sebab tu ramai daripada kalangan ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir, tokoh-tokoh ahli falsafah dan sebagainya menulis buku-buku tentang adab ikhtilaf dan sebagainya. Dan di sana juga ada seorang tokoh pemikir besar daripada India, daripada Pakistan, iaitu Sir Dr. Muhammad Iqbal. Dia tulis sebuah buku yang cukup bagus, tajuknya The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Menyusun kembali cara berfikir dalam memahami agama. Hari ini bila dah 1400 tahun kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah pun dah wafat, sahabat-sahabat pun dah tak ada, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua habis licin, tak ada dah. Jadi yang tinggal kepada kita tidak lain adalah khazanah keilmuan mereka melalui kitab-kitab, buku-buku yang kita boleh rujuk sampai hari ini, khususnya Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kefahaman terhadap kedua teks ini, teks yang sakral, yang begitu sekali suci ini, yang membezakan agama kita dengan agama lain satu-satunya. Bila sebut apa beza agama kita dengan agama selain daripada Islam, tidak lain iaitu kerana kita ada taraktu fikum amraini itu, lam tadillu abadan bima tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Nabi. Dalam Muwatta Malik itu diriwayatkan, diriwayatkan ataupun diwasiatkan kepada kamu dua perkara, yakni tidak akan sesat selamanya selagi kamu berpegang akan keduanya, iaitu kitab Allah wa sunnat Nabi. Tapi apa hari ini kalau kita tengok berlakunya perbezaan yang begitu ketara. Baik, saya suka mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita lihat dalam satu analogi, dalam satu analogi perumpamaan. Kalaulah kita kata Islam itu sebagai sebuah rumah, Islam itu sebagai sebuah rumah, dan biasanya rumah ni ada nyela. Kalau di KL kita sebut tingkap, jendela. Jadi dalam sebuah rumah ada nyela, dan nyela ni dia banyak jenis, dia banyak pesing, dia banyak pesing. Ada ukuran, ada cermin ekor, ada yang luas, ada yang sepik, ada yang gerigi besi, dan macam-macam lagi. Dan sebuah rumah dia ada banyak jenis tingkap dia ataupun nyela tadi tu. Jadi hari ini Islam ni kita nisbahkan sebagai rumah tadi, dan rumah ini ada banyak nyela. Dan hari ini yang jadi banyak sangat, bila kita tengok terlalu banyak firqah-firqah yang pelbagai, yang sebenarnya setiap zaman tuan-tuan ada tantangan zaman dia masing-masing. Di awal hijrah, di awal Islam, Rasulullah dengan tantangan kuffar Quraisy dan sebagainya. Dan kemudiannya bila Rasulullah wafat, tantangannya berbentuk golongan riddah dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar kena menentang. Kemudian munculnya golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Kalau kita mengaji akidah, itu semua telah berlaku. Syiah, Rafidah dan sebagainya telah muncul kemudian satu persatu.
Dan selepas 1400 tahun, semua persoalan ini tuan-tuan dan puan-puan berkumpul di zaman kita. Semua sebut gapo tak ada. Syiah, Jahmiyah, Rafidah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, semua ada di zaman kita ni. Tambah-tambah di Kuala Lumpur semua ada. Ajaran sesat, mengaku Tuhan, mengaku Nabi, ada belaka, khususnya di Malaysia ni. Sedangkan kalau kita tengok asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman yang kita sebutkan tadi, orang mengaku jadi Nabi, orang mengaku jadi Tuhan ni tak ada ni. Orang mengaku jadi Nabi selain daripada Fir'aun, dia seorang je mengaku Tuhan ni. Tapi Malaysia ada tuan-tuan. Maksudnya terlalu banyak dah tanda-tanda itu. Dan persoalan zaman itu sentiasa berubah, sentiasa berubah, sentiasa berubah. Inilah menyebabkan ulama itu, golongan ilmuwan, golongan ulama terpaksa setiap zaman mereka akan berkarya, menulis kitab-kitab, menulis kerana nak menjawab persoalan zaman mereka. Kalau dia jenis ceramah saja tak cukup, sebab persoalan yang berbentuk pemikiran, ghazwatul fikr dia panggil, penentangan dari sudut pemikiran, memerlukan juga pemikiran untuk dijawab. Maka mulalah ulama-ulama mengarang buku, mengarang kitab-kitab, seterusnya sampai hari ini tak habis-habis mengarang, kerana persoalan zaman itu sentiasa berubah. Ya. Jadi tuan-tuan dan tuan-puan, rumah tadi nyela banyak telah menyebabkan masing-masing daripada kita hari ini melihat Islam itu daripada luar rumah, dan kita tengok melalui nyela kita masing-masing. Orang tabligh dia tengok daripada nyela dia. Dia kata inilah nyela yang paling baik dan inilah confirm masuk syurga. Orang sufi tengok daripada nyela dia. Dia kata inilah nyela yang terbaik dan inilah masuk syurga. Orang apa dia lagi? Orang politik dia tengok dari sudut politik. Inilah nyela terbaik dan inilah confirm masuk syurga. Banyak lagi nyela-nyela yang macam-macam. Dia tengok, dia kata inilah confirm masuk syurga. Lepas tu dia kata dia tu confirm masuk syurga, dia menafikan pula hak lain-lain. Ini jadi masalah. Sebenarnya nak masuk dalam rumah ni, kita balik lepas ni, kita balik rumah kita lepas ni, kita masuk daripada rumah kita kok nyela kok mana? Nak sebab tu analogi dia panggil, tamsil. Jadi lepas ni kita balik, Assalamualaikum, bagi salam ke rumah. Kita masuk kok nyela kok mana tuan-tuan? Jawablah sikit. Kok pintu. Kita tak masuk kok nyela. Kita masuk kok pintu. Tahu salat, ketik molek. Kita masuk ke pintu depan, jaga kita masuk ke pintu belakang, naik ke rumah kita lah. Kita pergi rumah orang, kita masuk ke pintu depan. Dan biasanya pintu ni, kalau di Kelantan ni ada 2 daun. 2 daun pintu. Tu. 2 daun pintu ni apa dia? Nak masuk dalam rumah ni, Islam ni nak masuk dalam Islam. Apa dia daun pintu ni? Saya baca dah hadis ni ke? Taraktu fikum amraini lam tadillu abadan bima tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Itu 2 pintu nak masuk dalam Islam. Bila buka pintu juga masuk dalam Islam, gini Islam rupanya. Sebab kita tengok Islam melalui perspektif Allah dan Rasul nak kita faham, bukan hak kita nak kita faham. Hak tu sepatut. Tapi nak buka pintu tu ada kunci dia. Nak buka pintu tu ada kunci. Apa dia kunci ni? Iaitu ilmu-ilmu alat. Bermula daripada bahasa Arab, bermula daripada qawaid fiqhiyah dan sebagainya dan seterusnya. Nak faham Quran dengan sunnah kena fasih bahasa Arab. Kukuk mana pun tak ada, no compromise, tak ada kompromi. Siapa hak betul nak mengaku dia ni nak mengaji ilmu agama dan dia ni nak betul-betul fasih dalam agama, jadi faqih, jadi orang hak faham dalam agama, nak dapat tidak bahasa Arab dia mesti selesai dulu. Termasuk saya lah tu, nasihat ke diri sendiri. Nak sambung ngaji semula pula ni, nak kemah bahasa Arab lagi lah. Berasa longgar kok tu ni tak sedap. Jadi kena kemah bahasa Arab. Dan ikut Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi, saya pergi syarahan emeritus dia di tempat saya mengaji itulah, di Akademi Pengajian Islam. Dia buat 12 siri. Dia sebut nak faham Quran dengan sunnah kena faham bahasa Arab. Nak faham bahasa Arab kena faham adab dia. Adab apa dia? Sastra Arab. Nak faham sastra Arab kena faham budaya Arab. Nak faham budaya Arab kena faham sejarah Arab. Nak faham sejarah Arab kena faham manusia Arab itu sendiri. Jadi ilmu ni tuan-tuan dia kait daripada ilmu bahasa, daripada ilmu sosiologi, daripada ilmu sejarah tarikhiyah, daripada ilmu al-insaniyah,
daripada ilmu ini. Qardawi sebut dalam Saqafah Ad-Da'iyah, sebagai seorang pendakwah paling tidak ada 6 cabang ilmu yang mesti dikuasai. Yang pertama Saqafah Ad-Diniyah, ilmu-ilmu agama, asal agama. Yang kedua Saqafah At-Tarikhiyah, ilmu-ilmu sejarah mesti dia mahir dan fasih, ataupun mesti dia tahu paling tidak. Tuan-tuan, Melaka, asal usul Melaka kita masih tak percaya hari ni. Saya yakin sang kancil menendang seekor anjing. Sampai sekarang anak-anak kita, atas kita sendiri pun mungkin percaya, sedangkan sejarah itu ditulis oleh orientalis yang begitu sekali teruk dan tak logik langsung lah. Tapi kita percaya sebab dalam buku teks sekolah kita tulis. Hak tu juga kita tak semaya hari ni. Kalau saya tanya, hak kita tak semaya hari ni kalau kita tanya molek, bila lah sekali belajar cara semaya hak betul-betul tengok nas daripada Quran dengan sunnah. Kau hendak belajar bahasa sekolah rendah dulu. Itu persoalan yang kena jawab. Dia kena ikhlas dengan diri. Betul kan semaya ni? Betul confirm hak Nabi buat gitu. Saya tanya soalan itu banyak di masjid surah, dan akhirnya ramai kena mengaku memang hendak buat lah ni, hendak mengaji ataupun hendak ikut-ikut zaman kecil-kecil dulu lah. Tak jadi kena kada ni. Nanti kita baca di akhirnya macam mana nak selesai masalah tersebut. Baik. Jadi bila dah ada ilmu alat begitu begini, namun kita orang awam, maka kita tak mampulah nak menguasai semua ni. Maka kita adalah ustaz-ustaz asatizah yang menjadi wasilah kepada perkara tersebut. Itu sepatutnya kerja ustaz-ustaz ni adalah membawa masyarakat kepada kefahaman Quran dengan sunnah, bukan kepada pahal diri dia. Tidak ustaz saya kata, ustaz ambo kata, itu tidak hujah dalam agama, tuan-tuan. Mari mana ni buat gini ni? Ustaz ambo kata gini. Ustaz dia ambil mana? Dia kata ustaz, dia ambil pada ustaz dia. Ustaz pada ustaz dia ambil mana? Ambil pada tok guru dia. Tok guru pada ustaz dia ambil mana? Dia kata mimpi. Sudah. Tak boleh terima, tuan-tuan. Agama tak ajar gitu. Dalam bab amal ibadah yang khususiyat ataupun yang sunat, berbentuk ritual, berbentuk amalan, mesti ada nas daripada Quran dengan sunnah. Hatta selawat dan sebagainya pun mesti ada nas daripada Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam bab muamalat, dia panggil mutaghayyirat, benda yang boleh berubah. Tak ada masalah bab muamalat, bab nego, bab jual beli, gapo gitu gini, itu tak ada masalah. Itu antum a'lamu li umuri dunyakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mung tahu lagi urusan dunia mung. Tapi Rasulullah ni tunggu tidak lain untuk dua perkara asas. Yang pertama betul akidah, yang kedua ajar kita cara ta'abbud ila Allah, cara beribadat kepada Allah ni, nak menghambakan diri, ritual. Sebab tu cara semaya, cara puasa, cara zakat, cara apa pun mesti ke mana-mana ada nas daripada Quran dengan sunnah. Ni kita peling sama ni. Peling tahu ke peling? Saya tak bakar tu di Kuala Lumpur peling. Kita jadi confused sama. Sebab kita capu urusan ibadah, urusan akidah kita capu dengan urusan dunia. Ada jadi patut gini boleh. Jadi kena beza dua tu, tuan-tuan. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah khususiyat dan juga sunat dan sebagainya, harus kena ada nas daripada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah dan bab ibadah tadi, hujah ustaz saya buat, tok guru saya buat, baba kita buat, syekh saya buat, al-habib saya buat, profesor saya buat, doktor saya buat, tidak terpakai. Melainkan dia kata, ustaz saya kata gini, dia rujuk dalam Sahih Bukhari kata begini, dia rujuk dalam sekian-sekian kata begini, itu kita boleh terima. Jadi kena, bila ustaz mengajar ni dia kata baca gini-gini, esok-esok akan boleh begini-begini, kita kena tanya ustaz ambil mana. Lepas dia mengajar, kau kena tanya ustaz ambil mana nak tahu. Dia pun kata ambil pada tok guru hamba dulu lah. Tok guru pada tok guru ustaz ambil mana? Dia pun tanya, ambil pada tok guru dia. Bagus dah sanak tu, bagus lah. Tak tok guru pada tok guru ustaz tak ambil mana? Dia kata dia mimpi, tak boleh pakai. Tak boleh pakai, minta maaf. Dalam bab agama, dalam bab syariah, tidak boleh pakai benda-benda begitu. Malaikat dia mimpi cara buat rumah, cara buat kereta, tu lain lah, ikut dia lah. Baik, sebab agama ni memang khusus Nabi ni mari tidak lain adalah nak betul akidah, nak ajar cara ibadah. Dua ni kena ingat, tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerja dia 23 tahun ni tidak lain. 13 tahun pertama betul akidah, yang kedua mari syariat, iaitu cara ibadah kepada Tuhan Allah Taala.
Dua tu kena jelas. Jadi kok mana pun ada dua perkara ni kena ada nas daripada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapat tidak kena ngaji hadis, kena ngaji Quran, tafsir dia, hadis, syarah dia dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Bila masuk dalam rumah tadi, ada Islam ni sebagai rumah, dan kalaulah setiap orang daripada kita berusaha untuk masuk ke dalam Islam itu melalui pintu, kedua pintu tersebut, dan bila masuk ke dalam rumah Islam itu maka kita rasa lega. Kenapa? Kerana pintu yang sama, Islam yang sama. Dan daripada sanalah bila kita dah ngaji Quran, dia panggil ulumul Quran, dan pecahan-pecahan dia tafsir lah apa begitu begini, dan Quran apa nama, the science of Quran kalau bahasa moden dia panggil, the science ulumul Quran. Dan yang kedua ulumul hadis ataupun the science of hadis. Ada dulu rijal hadis, jarh wa ta'dil apa semua, itu khususiyat untuk orang yang mengaji dalam bidang hadis lah. Cuma nak katanya yang paling penting kita letak sini adalah al-fahmu. Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna telah meletakkan rukun yang pertama dalam arkanul bai'ah, iaitu al-fahmu. Sebab kita ni untuk nak jadi alim payah tuan-tuan. Ustaz Fawah Fadhil, anak gemulah Datuk Fadhil Nur, dia sebut ke kita ni, Qardawi ni baca buku dalam 16 juz sehari. Qardawi baca buku dalam 16 juz sehari. 16 juz sehari tuan-tuan baca buku. Dan dia ni dalam umur 80 lebih dekat 90 masih lagi duk mengarang kitab-kitab, buku-buku yang terbaru dia keluar baru ni dalam 2 jilid 1000 lebih muka surat, Fiqhul Jihad. Dialah manusia yang mutaakhir ini dikatakan membuka ruang kepada ilmu-ilmu baru, fiqh baru, fiqh zakah sebelum ni tak ada, jadi satu bidang ilmu. Dia tesis PhD dia buat fiqh zakah, fiqhul zakah. Dan kemudian dia buat fiqhul jihad. Ini satu bidang baru. Dulu juz'i saja, juz'u. Hari ini dia jadi satu bidang ilmu. Dan Qardawi membina foundation ataupun asas kepada perkembangan ilmu tersebut. Ini hebat dia. Tapi nak belajar sehari baca. Begitu. Jadi nak jadi alim ni payahlah. Melainkan dulu kita percaya laduni apa semua tu memang ada lah. Tapi tidak semua orang. Melainkan ramai alim ulama, kalau kita baca biografi mereka, Imam Bukhari sendiri ada 1000 orang lebih tok guru, termasuk wanita. Jadi nak jadi alim ni tak dapat tidak mengaji berkelana yang banyak, mengaji dengan ramai tok guru, keluar daripada tempat ni. Imam Syafi'i keluar pergi Mesir, pergi ke Madinah guru dengan Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq, kemudian pergi ke Mesir, mati di sana dan sebagainya. Nak katanya tidak mudah nak jadi alim, tidak duduk dengan kuliah subuh dengan kuliah bergorek, tidak cukup. Kuliah subuh dengan kuliah bergorek ni untuk semangat, dia panggil targhib. Dalam ilmu hadis dia panggil targhib, untuk bagi dorongan, semangat. Dapatlah tahu begini. Jadi tujuan buat kuliah subuh, kuliah maghrib ni untuk menimbulkan semangat, untuk paling tidak menerbitkan faham, al-fahmu tadi. Paling tidak kita tahu, dalam bab ni kok mana pun kena ada nas daripada Quran dengan sunnah. Jadi kena mula bertanya. Dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah buat satu kenyataan, sahabat-sahabat akan tanya selalu. Contoh dalam satu hadis dalam riwayat Muslim, Rasulullah kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Rasulullah. Setiap umat aku ni masuk syurga. Setiap umat aku ni masuk syurga, kata Rasulullah, illa man aba, malaikat siapa yang enggan. Sahabat-sahabat terkejut. Mula-mula Rasulullah kata semua masuk syurga, seronok. Tapi kemudian akhir dia kata illa man aba, siapa yang, melainkan siapa yang enggan. Maksudnya Rasulullah memperakui umat dia ni belaka masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap daripada umat aku ni masuk syurga melainkan mereka yang enggan. Qalu, sahabat-sahabat segera bertanya, waman ya Rasulullah, waman ya'ba, wahai kekasih Allah, utusan Allah, siapakah yang enggan? Tengok sahabat Rasulullah, dia tanya selalu, bila dia tak faham dia tanya selalu. Ini sifat kritis yang perlu ada pada jemaah-jemaah orang-orang kita hari ni. Bila ustaz-ustaz mengajar di meja ni, tak kira lah siapa, kena tanya. Bila nampak kabur tak jelas, duk main mimpi atas langit ke apa ni, kita tanya selalu, mari mana ni ustaz? Kita tanya. Supaya kita tidak menerima saja apa yang disampaikan, walau sebesar mana sekebar dia, walau selabuh mana jubah dia dan sebagainya, walau sepanjang mana janggut dia.
supaya benda hak kita boleh tu hak betul-betul hak Nabi ajar. Begitu tuan-tuan, provok sikit bagi ni dia celik mata sikit. Atuh gitu. Nampak? Jadi sahabat Rasulullah tanya terus. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Wahai utusan Allah, siapa yang enggan? Rasulullah kata, wa man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, mereka masuk syurga. Namun siapa yang bermaksiat, dalam arti kata ingkar, dalam kata ada arti kata tidak patuh, maka mereka lah yang masuk, mereka lah orang yang enggan. Nak kata sini adalah dari sudut dirayah hadis tu tak apa, kita seruah pada orang yang lebih alim. Tapi saya nak fokus pada bertanya tadi. Dah banyak hadis lain lagi, isteri-isteri Rasulullah sendiri bila mau mari satu kenyataan Rasulullah, mereka akan bertanya terus. Kena bertanya tuan-tuan, kena bertanya. Jadi lepas kuliah rasa ada skok sebab tak kena, mari jumpa ustaz, tanya ustaz mana tadi tu, apa ustaz royak gitu. Barulah dia pun kena mikir, ambo kecek tadi tak mikir dulu, kata ambo cek semula. Jadi minggu depan kita mari, kita cek pula gitu. Jadi barulah keilmuan itu berkembang, barulah kita pun boleh ilmu yang telah disaring dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah banyak lagi lah poin-poin penting yang amo duk ulai di Kuala Lumpur tu, tapi kalau amo ulai belakang tak jadi program kita ni lah pula baca buku ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya pun buat kesimpulan setelah beberapa tahun duduk di Kuala Lumpur tu, dan perkembangan ilmu di sana sangat banyak, surah masjid dan sebagainya. Cuma kita jadi pelik dengan banyaknya kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah zuhur. Saya pergi Johor ada kuliah isyak.